Oasis harapan di padang pasir. Revolusi bahasa Malaysia di tanah Arab. Syarikat-syarikat Malaysia semakin banyak muncul di Republik Arab Saudi. Asalkan anda seorang graduan, anda boleh mendapat pekerjaan serta-merta. Satu gempa bumi sosial yang tidak pernah berlaku sebelum ini sedang merebak ke seluruh kampung-kampung Islam yang konservatif di sepanjang jalan-jalan berpasir di gurun. Apabila wanita mula menjana pendapatan, masyarakat Arab Saudi akan runtuh. Di sebuah masjid di Jeddah, para wanita secara rahsia bertukar kata laluan dalam bahasa Malaysia. Selepas solat subuh, bisikan kedengaran di lorong-lorong sempit. Selamat pagi, maruah suku kaum kita sedang dihancurkan. Walau bagaimanapun, satu perubahan yang menakjubkan telah berlaku apabila gaji wanita yang belajar bahasa Malaysia melebihi gaji suami mereka. Saudara mara yang dahulunya menentang keras, mula membuka buku-buku bahasa Malaysia satu demi satu. Apa yang sebenarnya telah berlaku di lorong-lorong dalam Dijat? Nama saya Fatima Anjamin. Saya seorang pustakawan biasa berusia 32 tahun, bekerja di Perpustakaan Universiti Bintang Timur Dijat. Hari itu sama seperti hari-hari lain, selepas kerja saya singgah di kafe kawan baik saya, sebuah kafe kecil berhampiran pasar di Bandar Lama. Kau dah sampai, Fatima. Semua orang sedang menunggu, sapa Laila dengan ceria. Saya naik ke tingkat 2 kafe itu. Wajah-wajah yang saya kenali muncul. Itulah perjumpaan rahsia kami. Hari ini kita akan berlatih menterjemah ayat-ayat muda. Saya mengedarkan buku-buku panduan pelancongan Malaysia yang telah saya sediakan kepada semua orang. 5 orang wanita mula membaca bahasa Malaysia dengan tekun. Selamat pagi. Ah, ini ucapan salam kan? Betul. Itu cara memberi salam dalam bahasa Malaysia. Kami telah berkumpul dan belajar bahasa Malaysia seperti ini selama 6 bulan. Masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeza, tetapi matlamat kami satu, kebebasan ekonomi. Nua telah bercerai dan membesarkan 3 orang anak kecil seorang diri. Samira telah pulang ke rumah ibunya untuk melarikan diri daripada suami yang kaki pukul. Manakala Aisyah, seorang graduan universiti, tidak dapat bekerja kerana tentangan keluarga. Minggu ini, saya dapat pendapatan pertama saya, kata Nua dengan gembira. 2,000 dinar Arab. Saya hanya menterjemah beberapa risalah pelancongan bahasa Malaysia dan tidak sangka akan dapat wang sebanyak ini. Semua orang mengucapkan tahniah kepadanya. 2,000 dinar adalah jumlah yang besar, hampir sepertiga gaji bulanan seorang kerani biasa di Arab Saudi. Tiba-tiba, gedegang, bunyi tapak kaki yang berat kedengaran di tangga. Secara naluri, kami tergesa-gesa menyembunyikan buku-buku bahasa Malaysia. Kamu semua ada di sini, ya? Pintu ditolak dengan kasar, sekumpulan lelaki menceroboh masuk diketuai oleh suami Laila dan di belakangnya adalah saudara mara wanita-wanita lain. Apa permainan ni, ha? Berkumpul secara rahsia untuk belajar bahasa asing. Suami Laila menterbalikkan meja. Buku teks dan buku nota bahasa Malaysia bertaburan di lantai. Di sini kami hanya belajar. Laila cuba menjelaskan, tetapi tidak berhasil. Belajar? Hah, aku tahu semuanya. Kamu semua terima duit daripada orang asing. Terima duit daripada orang asing untuk mencemarkan maruah keluarga. Dia menampar pipi Laila dengan kuat. Dia jatuh ke lantai. Laila, saya cuba meluru ke arahnya, tetapi seseorang memegang lengan saya dengan kuat. Abang saya, Khalid. Fatima, kau pun ada di sini, balik rumah sekarang juga. Apa yang kami buat tak salah, kami cuma diam. Bahasa Malaysia atau apapun, wanita mencari duit secara rahsia tidak boleh diterima. Wanita-wanita lain diseret oleh keluarga mereka. Nua menangis merayu, tetapi abang-abangnya tidak mengendahkannya. Tolonglah abang, tanpa duit ini, saya tak boleh besarkan anak-anak saya. Tetapi bagi mereka, maruah keluarga lebih penting. Abang menarik saya pergi, tetapi saya menoleh ke belakang melihat Laila terbaring di lantai, darah mengalir dari sudut bibirnya. Di sekelilingnya, halaman-halaman kertas bahasa Malaysia yang dikoyakkan. Pada saat itu, sesuatu dalam diri saya hancur berkecai. 6 bulan harapan, impian untuk sedikit kebebasan, telah menjadi asap. Dalam kereta pulang ke rumah, abang saya berkata, Fatima, kau seorang gadis yang bijak, kenapa buat perkara bodoh macam ni? Abang takkan pernah faham perasaan dapat duit hasil usaha sendiri, betapa gembiranya rasa.
Wanita dalam keluarga kita tak perlu buat begitu, abang akan tanggung semuanya. Tetapi saya tahu gajinya hanya cukup-cukup makan untuk kami. Gaji saya yang kecil dari perpustakaan juga digunakan untuk perbelanjaan rumah. Malam itu saya tidak boleh tidur. Saya risau tentang Laila, tidak tahu apa yang terjadi pada kawan-kawan lain. Kemudian satu fikiran lain muncul. Saya tidak boleh menyerah begini. Melalui tingkap, lampu-lampu kota Jet masih terang benderang. Saya mahu percaya bahawa harapan kami juga tidak akan padam seperti lampu-lampu itu. Tetapi bagaimana untuk bermula semula? Keluarga sudah tahu, perjumpaan rahsia sudah terbongkar. Tiba-tiba, telefon saya berdering. Nombor yang tidak dikenali. Hello, Cik Fatimah kan? Saya Rahman bin Yusuf dari Pusat Kebudayaan Malaysia. Saya dah dengar tentang kejadian hari ini. Kalau Cik perlukan bantuan, hubungi saya. Mari kita kembali ke seminggu yang lalu. Ia juga hari yang biasa. Saya sedang menyusun buku di Bilik Kajian Oriental di tingkat 3 Perpustakaan Universiti Bintang Timur. Fatimah, tolong saya sekejap dengan timbunan buku ini. Rakan sekerja saya, Mariam, membawa setimbun buku yang berat. Buku sumbangan ke? Ya. Kali ini dari Kedutaan Besar Malaysia. Semuanya buku teks bahasa Malaysia dan buku tentang budaya Malaysia. Sebuah negara yang sering saya dengar kebelakangan ini. Bilangan pelajar yang datang ke perpustakaan mencari bahan tentang Malaysia selepas menonton filem atau program pelancongan semakin meningkat. Semasa menyusun buku, saya terjumpa satu risalah yang menarik. Penterjemah bahasa Malaysia diperlukan, bekerja dari rumah. Gaji 1,500 dinar Arab untuk setiap projek terjemahan asas. 1,500 untuk satu projek. Jumlah ini hampir separuh gaji bulanan saya. Mariam, tengok ni. Wow, betul ke? 1,500 satu projek, tapi kena tahu bahasa Malaysia. Sayangnya, peluang sebaik ini. Semasa rehat tengah hari, saya terus merenung risalah itu. Walaupun sedang makan sandwich di kantin, angka itu terus bermain di fikiran saya. Asalkan tahu bahasa Malaysia. Tiba-tiba, perbualan dari meja sebelah sampai ke telinga saya. Di YouTube ada kelas bahasa Malaysia percuma. Betul ke? Susah tak? Dengar kata tulisan mereka guna abjad Rumi, sangat logik. Tata bahasa berasaskan peraturan yang logik. Orang kata dalam sebulan boleh belajar asasnya. Sebulan untuk belajar asas. Sedangkan untuk bahasa Arab kita, orang asing perlukan bertahun-tahun. Pulang ke rumah, saya terus membuka YouTube. Saya mencari belajar bahasa Malaysia dan pelbagai video muncul. Selamat datang kawan-kawan. Hari ini, kita akan belajar vokal asas dalam bahasa Malaysia. Suara guru dalam video itu sangat mesra. A, E, I, O, U. Sungguh ajaib. Huruf-hurufnya nampak biasa tetapi menghasilkan bunyi yang baru. Yang lebih penting, ia mempunyai sistem yang logik. Setiap malam, saya meluangkan 2 jam menonton video dan belajar bahasa Malaysia. Memang benar, selepas kira-kira sebulan, saya sudah hafal abjad dan boleh membaca perkataan-perkataan mudah. Selamat pagi. Terima kasih, saya cinta kamu. Itulah rangkai kata bahasa Malaysia pertama yang saya tulis. Dan 6 bulan kemudian, saya boleh mencuba terjemahan asas. Saya menghantar permohonan saya ke alamat email pada risalah itu. Selamat pagi, saya Fatimah, orang Arab Saus. Saya sedang belajar bahasa Malaysia, tolong beri saya peluang. Itulah ayat-ayat bahasa Malaysia pertama yang saya gunakan dalam persekitaran profesional. Tetapi saya meletakkan seluruh jiwa saya ke dalamnya. Keesokan harinya, sesuatu yang sukar dipercayai berlaku. Selamat sejahtera, Cik Fatimah. Kami hantarkan satu teks percubaan. Sila terjemahkan buku kecil pelancongan mudah ini ke dalam bahasa Arab. Jantung saya berdegup kencang, jari jemari saya menggeletar, tetapi saya berusaha sedaya upaya untuk menyiapkan terjemahan itu. 2 hari kemudian, satu lagi email tiba. Tahniah, Anda telah terpilih. Kami hantarkan projek pertama Anda. Menterjemah panduan pelancongan Malaysia. Selepas siap, Anda akan dibayar 1,500 dinar Arab. 1,500. Saya menggosok mata dan membacanya sekali lagi. Jumlah ini hampir separuh gaji bulanan saya. Sejak hari itu, saya menumpukan sepenuh perhatian kepada bahasa Malaysia.
Selepas kerja di perpustakaan, saya pulang ke rumah dan bergelut dengan bahasa Malaysia sehingga lewat malam. Saya tidak akan lupa hari saya menerima bayaran pertama. Notifikasi muncul di telefon saya. 1,500 dinar Arab telah dikreditkan ke akaun anda. Itulah jumlah wang besar pertama yang saya perolehi dengan usaha saya sendiri. Tetapi saya tidak boleh menyimpan kegembiraan ini sendirian. Saya menelepon Laila. Laila, aku ada sesuatu nak tunjuk pada kau. Apa dia? Kita jumpa, nanti aku cerita. Hidup aku mungkin akan berubah. Dan begitulah semuanya bermula. Saya, Laila, dan kawan-kawan lain yang mempunyai nasib yang sama mula belajar bahasa Malaysia. Fatimah, ini sungguh ajaib. Dalam sebulan, aku dah hafal abjad. Ya, abjad bahasa Malaysia sangat sistematik. Ia dicipta untuk merekodkan bahasa Melayu dengan tepat. Ia memudahkan semua orang belajar membaca. Orang-orang yang berkuasa mencipta sistem tulisan yang mudah untuk rakyat. Di Arab Saus, itu sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Selepas 6 bulan, kami boleh menterjemah teks-teks mudah dan mula menerima projek. Tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Khabar angin tersebar dengan cepat dan akhirnya sampai ke telinga keluarga kami. Dan kemudian malam yang mengerikan itu tiba. Saya masih ingat pertemuan pertama kami, 3 bulan sebelum serangan itu. Kafe Laila terletak tersembunyi di sebuah lorong di Bandar Lama. Dari luar, ia kelihatan seperti kedai teh tradisional biasa, tetapi tingkat 2 adalah ruang yang istimewa. Ini akan menjadi ruang kita sendiri, kata Laila dengan bangga. Bilik yang selesa itu dihiasi dengan bantal dan meja rendah. Dalam pertemuan itu ada 5 orang, saya, Laila, dan 3 wanita lain yang diperkenalkan oleh Laila. Nama saya, Nua. Saya ibu kepada 3 orang anak. Nua, 35 tahun, tinggal di rumah ibunya. Selepas bercerai, suami saya kawin lain dan tinggalkan saya. Nafkah tidak cukup, seluruh keluarga hidup dengan pencen ayah saya. Saya Samira. Samira, 28 tahun, bersuara sangat perlahan. Suami saya pukul saya. Saya dah lapor polis, tapi tak ada guna. Saya balik ke rumah ibu saya tapi tak boleh tinggal lama. Akhir sekali, Aisyah, 24 tahun, graduan cemerlang dalam pentadbiran perniagaan dari Universiti Bintang Timur. Muzik, saya nak kerja tapi ayah saya bantah. Katanya, wanita keluar bekerja memalukan keluarga. Masing-masing mempunyai cerita, tetapi semuanya mendambakan kebebasan kewangan. Kalau begitu, mari kita mulakan. Saya membentangkan papan putih dengan abjad bahasa Malaysia yang telah saya sediakan. Bahasa Malaysia adalah bahasa yang sangat menarik. Jika anda tahu 26 huruf, anda boleh membaca dan menulis hampir semuanya. Betul ke? Itu sahaja, tanya Nua dengan terkejut. Ya, dan bentuk hurufnya tidak berubah mengikut kedudukannya seperti dalam bahasa Arab. Kelas pertama kami belajar konsonan asas, A, B, C. Apa maksud huruf A dengan tanda di atasnya? Itu adalah A, sebutan khas dalam sesetengah perkataan. Vokal dengan tanda, menarik. 2 jam berlalu dengan pantas. Semua orang belajar dengan tekun dan saling memberi semangat. Minggu depan, hafal semua abjad. Kita akan beralih kepada vokal dan sebutan. Selepas kelas, Laila menghidangkan teh. Fatimah, terima kasih banyak-banyak. Dah lama aku tak rasa ada harapan macam ni. Ini baru permulaan. Tapi kalau kita tak putus asa, kita pasti akan jumpa jalan keluar. Dalam perjalanan pulang, kehidupan malam jad masih meriah. Tetapi dalam keramaian itu, berapa ramai wanita yang hidup dalam keputusasaan. Dalam pertemuan kedua, kami belajar tentang vokal dan sebutan. Sistem sebutan dalam bahasa Malaysia sangat kaya dan intonasi adalah jiwa bahasa itu. Macam muzik, kata Samira. Bahasa yang sangat merdu. Dalam pertemuan ketiga, kami mula membaca perkataan-perkataan mudah, cinta, cinta. Apabila Aisyah pertama kali dapat membaca perkataan bahasa Malaysia, kami semua bertepuk tangan. Saya berjaya. Saya sedang membaca bahasa Malaysia. Selepas 3 bulan, kami mula bersiap untuk latihan praktikal. Sekarang masanya untuk mencuba terjemahan mudah. Lembaga Pelancongan Malaysia sedang mencari penterjemah ke bahasa Arab. Cepatnya, kita boleh ke?
Kita akan mula dengan yang mudah seperti risalah promosi atau menu restoran. Hari itu, saya membawa komputer riba dan menunjukkan kepada mereka cara membuat akaun di laman web terjemahan. Buat profil di sini dan muat naik beberapa contoh terjemahan. Berapa banyak kita boleh dapat? Tanya Nua dengan malu-malu. Untuk terjemahan asas, kira-kira 1,500 dinar setiap projek. Kalau buat satu projek sehari, sebulan dapat 45,000 dinar. Semua orang menahan nafas. Di Arab Saudi, gaji seorang kerani biasa sekitar 6,000 dinar. Jumlah ini lebih 7 kali ganda. Pertemuan kelima sangat istimewa. Nua masuk dengan wajah berseri-seri. Saya dah dapat pendapatan pertama saya, 800 dinar. Tahniah. Semua orang memeluk Nua. Dia menangis. Dengan duit ini, saya boleh beli peralatan sekolah anak-anak dengan duit saya sendiri. Pada saat itu, kami semua percaya bahawa jalan ini adalah betul. Inilah cahaya harapan yang kami cari. Tetapi kebahagiaan tidak bertahan lama. Rahsia sukar disimpan selamanya. Dalam pertemuan ke-10, Laila berkata dengan cemas, "Suami saya dah mula syak sesuatu. Sejak kebelakangan ini, dia asyik tanya saya pergi mana. Kita kena lebih berhati-hati." Tetapi sudah terlambat. Tanpa kami sedari, seseorang telah mengintip kami. 2 minggu sebelum serangan itu, sudah ada tanda-tanda buruk. "Fatima, sejak kebelakangan ini kau sibuk sangat." Abang saya, Khalid, tiba-tiba bertanya semasa makan malam. "Cuma banyak kerja di perpustakaan. Perpustakaan tutup pukul 5, kenapa kau selalu balik pukul 7? Tambah ayah saya. "Betul tu, tak elok anak dara balik lewat macam tu." Saya jumpa kawan saya, Laila, di kafe. "Laila, yang dah bercerai tu?" Suara ibu saya penuh kebimbangan. "Jangan banyak bergaul dengan perempuan yang dah bercerai. Dia tak ada suami, buka kafe, reputasinya tak baik." Reputasi di Arab Saudi. Bagi seorang wanita, reputasi sama pentingnya dengan nyawa, terutamanya bagi yang belum berkahwin. Laila orang baik, Mak. Dia sangat rajin. Jadi kenapa? Dia tak dapat jaga suaminya. Malam itu, adik saya, Nura, masuk ke bilik saya. "Kak, apa ni?" Nura mengeluarkan buku nota bahasa Malaysia saya dari laci meja. Jantung saya seperti mau pecah. "Oh, akak tengah belajar bahasa Malaysia." "Wow, hebatnya." Nura nampak ingin tahu sahaja. "Ya, ini hobi. Kau nak belajar sekali tak? Boleh tengok filem Malaysia tanpa sari kata." "Nura, ini rahsia, ya? Jangan beritahu sesiapa." "Kenapa? Ada masalah ke?" Nura, 21 tahun, nampaknya belum tahu tentang prasangka masyarakat. "Cuma Khalid dan ayah takkan suka. Kakak ni, itu pun takut." Tetapi Nura menepati janjinya. "Walaupun saya tiada, dia menyembunyikan buku nota itu untuk saya. Tetapi masalah datang dari tempat lain. Suatu hari, abang saya tidak sengaja melihat buku simpanan saya. 'Fatima, datang sini.' Suaranya bergema di seluruh rumah. 'Apa ni? Kenapa akaun kau ada banyak duit macam ni?' Itu adalah bayaran untuk 3 projek terjemahan, 4 dinar. Gaji saya di perpustakaan hanya 3,500 dinar. Dari mana datangnya duit ni?" Seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Wajah ayah saya muram. "Terangkan, kerja apa yang kau buat, Con?" "Saya terjemah beberapa dokumen panduan pelancongan Malaysia ke bahasa Arab." "Sejak bila kau belajar bahasa Malaysia?" 6 bulan lepas. "Saya boleh kerja dalam talian." Ayah saya menghentak meja. "Kau gila ke? Bekerja untuk orang asing di belakang kami." "Cuma terjemahan saja, ayah." "Apa masalahnya kalau saya kerja di rumah guna komputer?" "Apa masalahnya?" "Masalahnya kau dah tipu kami semua," jerit abang saya. "Lelaki pun susah cari kerja, perempuan pula pergi cari duit dari orang asing. Masuk akal ke? Ini duit yang saya dapat dengan kebolehan saya. Kenapa salah?" Kemudian ibu saya bersuara. "Fatima, Mak faham hati kau, tapi ini tak betul. Kau anak dara yang dah sampai umur kahwin, kau dah 32 tahun. Mak, di Arab Saudi, saya sudah dianggap anak dara tua." Kata-kata saya membuat seluruh keluarga terdiam. Itu adalah kebenaran yang pahit. Walaupun begitu, kau tak boleh putus harapan, akan ada lelaki baik yang datang. Dan sehingga lelaki baik itu datang, saya kena tunggu saja. Saya tak boleh hidup dengan cara saya sendiri. Ayah saya mengeluh.
Buat masa ni, hentikan kerja terjemahan ni. Dan duit ni, tak, itu duit yang saya dapat. Selagi kau tinggal dalam rumah ni, tak ada apa yang jadi milik kau. Malam itu, buat pertama kalinya saya berfikir untuk meninggalkan rumah. Tetapi di Arab Saus, seorang wanita yang belum berkahwin tidak boleh tinggal sendirian di mana-mana. Telepon berdering. Laila, Fatima, kita ada masalah besar. Suami aku macam dah tahu tempat kita jumpa. Jantung saya berdebar. Macam mana dia tahu? Mungkin dia intip aku. Malam ni dia suruh aku jangan jumpa kawan-kawan. Tetapi kami tetap bertemu pada hari itu. Tidak tahu bahawa itu akan menjadi kali terakhir. Keesokan harinya, serangan itu berlaku. Saya dikurung di dalam rumah. Abang saya mengunci pintu dan pergi kerja. Duduk dalam tu dan fikir. Dari tingkap, saya melihat kehidupan harian Jad. Orang ramai bergegas ke sana kemari, tetapi masa saya telah terhenti. Telepon battering. Nombor yang sama dari malam semalam. Cik Fatima, saya Rahman bin Yusuf. Cik tak apa-apa. Ya, saya di rumah. Boleh kita jumpa. Saya nak bantu Cik. Saya tak boleh keluar. Kalau begitu, boleh saya datang ke rumah Cik? Kami akan datang sebagai lawatan rasmi. Sejam muzik kemudian, sebuah kereta rasmi dari Pusat Kebudayaan Malaysia berhenti di hadapan rumah saya. Encik Rahman yang berpakaian sut kemas dan seorang kaki tangan wanita Arab turun dari kereta, loceng pintu berbunyi. Ibu saya membuka pintu. Siapa? Selamat petang, Puan. Kami dari Pusat Kebudayaan Malaysia. Cik Fatima menyertai program terjemahan kami dan kami datang melawatnya. Ibu saya sedikit keliru, tetapi tidak boleh menghalau tetamu. Itulah budaya layanan mesra orang Arab. Duduk di ruang tamu, Encik Rahman memulakan perbualan dengan tenang. Cik Fatima, seorang penterjemah yang sangat berbakat. Syarikat-syarikat Malaysia sangat berminat dengan pasaran Arab Saus tetapi sukar mencari penterjemah yang bagus. Ayah saya bertanya dengan ragu-ragu, dan apa yang kamu mahu dari anak perempuan saya? Pusat Kebudayaan Malaysia merancang untuk memulakan program latihan penterjemah rasmi. Kami harap Cik Fatima boleh memainkan peranan sebagai perintis. Program rasmi? Ya, kami juga sedang berbincang dengan Kementerian Pendidikan Arab Saus. Selepas tamat, para pelatih akan menerima sijil dan program ini akan diiktiraf sebagai program latihan kemahiran rasmi. Suasana menjadi sedikit reda. Perkataan seperti rasmi, kerajaan, diiktiraf telah memberi kesan. Encik Rahman mengeluarkan satu fail dari bagnya. Ini senarai projek yang telah diterjemahkan oleh Cik Fatima dalam 6 bulan lepas. Prestasinya sungguh cemerlang. Ayah saya melihat fail itu. Nama-nama syarikat besar Malaysia terpampang, Petronas, Maybank, Axiata. Syarikat-syarikat ini guna terjemahan anak saya? Ya, terutamanya kumpulan Axiata memuji terjemahan Cik Fatima sebagai sangat tepat. Abang saya, Khalid, juga mula menunjukkan minat. Tapi kenapa kamu hanya ambil perempuan? Kami tidak hanya ambil perempuan, tetapi kerana kerja ini boleh dibuat dari rumah, lebih ramai wanita yang memohon. Kaki tangan wanita Arab itu menambah, saya juga banyak belajar semasa bekerja di Pusat Kebudayaan Malaysia. Malaysia benar-benar menghormati hasil kerja wanita. Ibu saya bertanya dengan teragak-agak. Maksudnya, dia boleh kerja di rumah? Ya. Asalkan ada internet, dia boleh bekerja di mana sahaja. Walau bagaimanapun, para pelatih perlu datang ke pusat untuk bengkel berkala. Encik Rahman memandang saya. Cik Fatima, kejadian semalam amat dikesali. Tetapi supaya perkara seperti itu tidak berulang, kami akan melindungi Cik. Melindungi kami? Ya, jika Cik mendaftar sebagai penterjemah pusat, kami akan berikan kad kaki tangan rasmi. Dan dia merendahkan suaranya, kami juga mahu membantu wanita-wanita lain yang terjejas. Terutamanya Cik Laila yang berada di hospital. Mata saya berkaca. Laila, dia tak apa-apa. Nasib baik dia tidak cedera parah, tetapi kejutan psikologinya pasti teruk. Ayah saya berdehem. Jadi apa kesimpulannya? Apa yang kamu mahu anak saya buat? Minggu depan pusat akan mengadakan sesi taklimat tentang program rasmi ini. Kami menjemput keluarga Cik untuk hadir dan melihat sendiri. Seluruh keluarga? Ya. Kami mahu semuanya telus. Pemahaman dan sokongan keluarga adalah yang paling penting.
Encik Rahman berdiri dan memberikan kad perniagaannya. Kami tidak memaksa, tetapi sayang sekali jika bakat seperti Cik Fatimah disia-siakan. Selepas mereka pergi, rumah menjadi senyap. Abang saya bersuara dahulu. Bekerja untuk Aksiata, betul ke? Terjemahan. Tapi betul ke? Ya. Berapa banyak kau dapat? Bergantung pada projek. Ayah, saya mengangkat tangan untuk menghentikan perbincangan. Minggu depan kita pergi tengok dulu, lepas tu baru putuskan. Malam itu, Nura masuk ke bilik saya. Kak, tak sangkanya, Pusat Kebudayaan Malaysia datang ke rumah kita sebab kakak. Belum ada apa-apa yang pasti, tapi sekurang-kurangnya ada harapan. Satu jalan untuk saya bekerja dengan cara yang bermaruah. Harapan itu membuatkan jantung saya berdebar, telefon berdering. Nombor yang tidak dikenali, suara yang gemetar kedengaran. Cik Fatimah ke? Saya Aminah. Saya dah baca artikel tentang wanita yang belajar bahasa Malaysia. Ya, saya pun nak belajar. Boleh tak? Seminggu selepas sesi taklimat, saya dapat memulakan kerja semula. Kad penterjemah rasmi dari Pusat Kebudayaan Malaysia menjadi perisai yang kukuh. Fatimah, kita ada projek baru. Encik Rahman tersenyum dan memberikan saya satu fail. Kali ini apa pula? Dokumen pengenalan produk sebuah syarikat kosmetik halal dari Malaysia. Mereka sedang bersedia untuk menembusi pasaran Arab Saus. Saya pulang ke rumah dan mula menterjemah. Tidak seperti dahulu. Sekarang saya boleh bekerja dengan tenang. Keluarga sudah tahu dan tidak lagi menentang. Oh, tongkat Ali. Apa tu? Nura menjenguk dari belakang bahu saya. Itu sejenis herba terkenal di Malaysia. Orang kata ia membantu untuk kesihatan dan tenaga. Wah, menariknya. Semasa menterjemah, saya berasa sangat seronok. Teknologi kecantikan canggih Malaysia. Penekanan kepada bahan-bahan semula jadi. Proses kawalan kualiti yang ketat. Seminggu kemudian, saya menyiapkan terjemahan dan menerima mesej yang luar biasa. Terjemahan yang sangat cemerlang. Kami mahu berikan anda tugas menterjemah keseluruhan barisan produk kami. Bajet 30,000 dinar. 30,000 dinar. Tangan saya menggeletar. Jumlah ini bersamaan dengan gaji 2,5 bulan saya. Mak, saya dapat projek besar. Ibu saya terkejut. Berapa? 30,000 dinar. 30,000. Malam itu, keluarga bermesyuarat lagi. Ayah saya berkata dengan serius, Fatimah, sekarang ayah tahu kerja yang kau buat ini halal. Tapi dengan satu syarat. Sebahagian duit yang kau dapat akan digunakan untuk perbelanjaan rumah dan sebahagian lagi kau simpan sebagai hantaran. Hantaran? Perkahwinan masih menjadi matlamat akhir. Tetapi buat masa ini saya bersetuju. Ya, saya akan buat. Sementara itu, Laila sudah keluar dari hospital. Lebam di mukanya masih ada, tetapi matanya penuh keazaman. Fatimah, mari kita mula semula. Tapi Laila, bekas suami aku dah tanda tangan surat cerai. Dia tak lagi mengikat aku. Secara rasmi, Laila mendaftar untuk program pusat. Kawan-kawan lain kembali satu demi satu. Sebulan kemudian, kami mendapat hasil besar pertama kami. Tahniah semua, Encik Rahman mengumumkan dengan gembira. Bulan ini, pasukan penterjemah kita telah mengendalikan lebih 20 projek dengan jumlah pendapatan 50,000 dinar. 20 orang wanita di dalam bilik itu bersorak gembira. Dan kita ada berita baik lagi. Sebuah syarikat IT Malaysia sedang bersedia untuk melancarkan perkhidmatan dalam bahasa Arab dan telah menawarkan kontrak jangka panjang. Kontrak jangka panjang? Ya. Mereka mahu beralih kepada sistem gaji bulanan 25 dinar sebulan, ditambah bonus prestasi. 25 nandi sebulan adalah gaji kelas pertengahan di Arab Saus. Nua mengangkat tangan. Bolehkah saya memohon? Tahap saya masih rendah. Tentu boleh. Kemahiran kami akan bantu anda perbaiki. Yang penting adalah semangat. Malam itu, kami mengadakan parti kecil di kafe baru Laila. Dia telah menggunakan wang pampasan dan pendapatan dari terjemahan untuk membuka kafe di lokasi yang lebih baik. Fatimah, terima kasih banyak-banyak. Tanpa kau, aku takkan tahu peluang ini. Kita ciptakannya bersama-sama. Tiba-tiba, Samira berlari masuk. Kita ada berita besar. Tapi berita baik. Apa dia? Warta Arab dah tulis tentang kita. Akhbar terbesar di Arab Saus, Warta Arab.
Di atasnya, sebuah artikel bertajuk Wanita Arab Mengubah Hidup Melalui Bahasa Malaysia. Kandungan artikel itu agak positif, terutamanya menekankan hasil ekonomi. Pendapatan purata 2,000 dinar sebulan melalui terjemahan bahasa Malaysia. Satu model baru yang menggabungkan pengekalan tradisi dengan penyertaan dalam aktiviti ekonomi. Kita dah terkenal, jerit Aisyah dengan teruja. Tetapi saya sedikit bimbang. Perhatian yang berlebihan boleh menimbulkan reaksi lain. Tetapi sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Sejak keesokan harinya, telefon pusat berdering tanpa henti. Saya nak belajar bahasa Malaysia. Bolehkah saya jadi penterjemah? Saya nak hantar anak perempuan saya belajar. Dalam masa seminggu, jumlah pendaftaran melebihi 100 orang. Encik Rahman sangat gembira. Saya tak sangka sambutannya begitu baik. Kita kena ambil lebih ramai guru. Saya akan bantu. Saya boleh uruskan kelas permulaan. Dan begitulah saya menjadi seorang penterjemah dan seorang guru. Hari pertama di kelas, 30 orang wanita memandang saya dengan mata yang bersinar. Selamat sejahtera semua. Saya juga seorang wanita Arab seperti Anda. Setahun yang lalu, saya langsung tidak tahu bahasa Malaysia. Mata mereka bersinar lebih terang. Tetapi sekarang saya bekerja dengan syarikat-syarikat besar Malaysia. Anda semua juga boleh. Selepas kelas, seorang wanita mendekati saya. Puan, suami saya meninggal dalam kemalangan setahun yang lalu. Saya seorang diri membesarkan 4 orang anak. Adakah kerja ini benar-benar satu harapan? Saya memegang tangannya. Ya, pasti. Kerana kita ada satu sama lain. Malam itu apabila saya pulang, abang saya sedang menunggu. Fatimah, abang salah. Sekarang abang faham betapa hebatnya kerja yang kau buat. Maafkan abang. Mendengar permintaan maafnya, buat pertama kalinya saya rasa diiktiraf. Di luar tingkap adalah sungai. Tidak, padang pasir yang terbentang luas. Cahaya bulan di bukit-bukit pasir berkilauan seperti tanda-tanda baca dan irama bahasa Malaysia yang indah. Selepas artikel di Warta Arab, seluruh jat mula bercakap. Suara-suara sokongan dan bantahan kedengaran serentak. Hebatnya, wanita bekerja di rumah dan cari duit. Terpengaruh dengan budaya asing sangat bahaya. Pusat perdebatan adalah di masjid-masjid. Topik ini menjadi hangat dalam setiap khutbah Jumaat. Suatu hari Jumaat, saya duduk di bahagian wanita, menahan nafas mendengar khutbah. Hari ini saya akan bercakap tentang satu topik yang sedang hangat diperdebatkan. Suara imam tua bergema dari pembesar suara. Sesetengah wanita sedang belajar bahasa asing untuk mencari rezeki. Bagaimana kita harus melihat perkara ini? Suasana menjadi tegang. Wanita-wanita di sebelah saya juga menahan nafas. Al-Quran mengajar bahawa menuntut ilmu adalah kewajipan setiap Muslim, tidak kira jantina. Oh, satu pusingan yang tidak dijangka. Tetapi kita harus berhati-hati jika ilmu itu merosakkan identiti kita. Akhirnya, nadanya masih bernada kebimbangan. Selepas solat, apabila saya keluar, seorang pemuda menjerit. Kata-kata imam itu betul. Wanita kita mesti duduk di rumah. Tetapi ada juga suara-suara lain. Apa yang kau cakap ni? Isteri Nabi, Khadijah, adalah seorang usahawan wanita yang berjaya. Perdebatan semakin sengit. Tiba-tiba, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Sila bertenang. Seorang imam muda melangkah ke hadapan. Itulah Imam Karim Salah, seorang pemimpin agama berusia 30 tahun yang terkenal dengan pandangan progresifnya. Saya telah mengkaji isu ini secara peribadi. Semua orang terdiam. Saya telah meneliti sama ada belajar bahasa Malaysia bercanggah dengan nilai-nilai Islam dan kesimpulannya adalah tiada percanggahan. Macam mana boleh? Seseorang membantah. Malaysia adalah sebuah negara majoriti Islam yang progresif. Mereka menghargai keluarga, menghormati orang tua, dan menekankan pendidikan. Nilai-nilai ini selaras dengan nilai-nilai kita. Imam Karim menyambung, yang lebih penting, wanita-wanita ini bekerja di rumah. Mereka masih memakai abaya, menjaga waktu solat, mengurus keluarga. Sambil menyertai aktiviti ekonomi, saya telah melawat Pusat Kebudayaan Malaysia secara pribadi. Mereka sangat menghormati budaya kita. Malah mereka ada bilik darjah khas untuk wanita. Kata-katanya telah menenangkan suasana. Keesokan harinya, Imam Karim melawat pusat. Puan ni Cik Fatimah, kan?
Saya Karim, yang berucap semalam. Oh ya, terima kasih atas kata-kata Tuan semalam. Sebenarnya saya datang dengan satu cadangan. Saya mahu menganjurkan satu debat umum di masjid dengan topik aktiviti ekonomi wanita di era digital. Ia satu cadangan yang luar biasa. Saya mahu menjemput kedua-dua pihak yang menyokong dan menentang supaya kita boleh berdialog secara terbuka. Encik Rahman juga menyokong idea ini. Ini peluang yang baik. Kita boleh jelaskan salah faham. Kami mula bersiap untuk debat. Di pihak penyokong, ada saya, Laila, dan beberapa pelatih lain. Malam sebelum debat, saya makan malam bersama keluarga. Esok kau akan okey ke? Tanya ibu saya dengan bimbang. Saya akan okey, Mak. Jangan terlalu menonjol, duduk diam dan balik. Itulah nasihat ayah saya. Tetapi saya berfikir sebaliknya. Sudah tiba masanya untuk bersuara. Pada hari debat, Dewan Besar Masjid itu penuh sesak. Bahagian lelaki dan wanita tiada tempat kosong. Imam Karim menjadi moderator. Hari ini, mari kita dengar pandangan masing-masing dengan fikiran yang terbuka. Pihak pembangkang bersuara dahulu. Mempelajari budaya asing akan membuatkan kita kehilangan identiti. Wanita mencari duit akan merosakkan keluarga. Semua hujah yang biasa didengar. Akhirnya tiba giliran saya. Saya cuba menenangkan jantung yang berdebar dan mengambil mikrofon. Saya Fatima Anjamin, seorang wanita muslim biasa. Seluruh dewan senyap. Saya solat 5 waktu sehari, berpuasa di bulan Ramadan, dan menghormati ibu bapa saya. Beberapa orang mengangguk setuju. Selepas belajar bahasa Malaysia, perkara-perkara itu tidak berubah. Sebaliknya, saya boleh gunakan wang yang saya perolehi untuk membantu keluarga saya. Seseorang cuba mencela tetapi Imam Karim menghalangnya. Setiap bulan, saya mendapat 6,000 dinar. Dengan wang itu, saya bayar bil hospital ibu saya dan yuran sekolah adik saya. Apa yang buruknya? Adakah membantu keluarga bertentangan dengan ajaran Islam? Laila juga bersuara. Saya telah bercerai dan tidak mendapat sebarang sokongan. Terima kasih kepada bahasa Malaysia, sekarang saya boleh hidup dengan bermaruah. Nua juga mengumpul keberanian. Anak-anak saya sekarang mendapat makanan yang cukup. Mereka bangga kerana ibu mereka bekerja. Pihak pembangkang tidak menyerah. Tapi kita kena kekalkan tradisi. Ya. Cara hidup lama adalah yang terbaik. Ketika perdebatan semakin hangat, seorang lelaki tua berdiri. Cucu perempuan saya juga belajar bahasa Malaysia. Semua orang terdiam. Pada mulanya saya juga menentang, tetapi dia gunakan wang yang dia dapat untuk beli ubat untuk saya. Masa itu barulah saya faham, zaman dah berubah. Debat itu berlarutan lebih lama dari yang dijangka, tetapi ia adalah masa yang bermakna. Akhirnya, seorang wanita mendekati saya. Saya pun nak belajar. Macam mana nak mula? Sejak hari itu, jumlah pendaftaran di pusat terus meningkat. Walaupun masih ada suara-suara bantahan, gelombang perubahan telah bermula. Sekarang mari kita kembali ke malam yang mengerikan itu. Sebulan selepas debat, kami meneruskan aktiviti dengan berhati-hati. Tetapi pihak pembangkang juga mempunyai gerakan yang mencurigakan. Hari itu, kami berkumpul di kafe Laila seperti biasa, tetapi suasananya sedikit berbeza. Hari ini di luar ada ramai lelaki yang tak dikenali. Samira berkata dengan cemas. Saya pun nampak mereka. Adakah mereka sedang mengintip kita? Tetapi kami fikir kami terlalu sensitif. Itu adalah satu kesilapan besar. Kelas bermula kira-kira 30 menit. Hari ini kita akan fokus pada terma kontrak. Kedegang. Bunyi sesuatu pecah dari tingkat bawah. Apa tu? Laila hendak bangun apabila bunyi tapak kaki yang tergesa-gesa kedengaran di tangga. Sembunyi. Saya menjerit secara naluri, tetapi sudah terlambat. Pintu ditolak dengan kasar, sekumpulan lelaki menceroboh masuk. Ada lebih 10 orang. Kamu semua ada di sini, pengkhianat. Lelaki di hadapan adalah Mustafa, suami Laila. Matanya menyala dengan kemarahan. Kau belum cukup cemarkan maruah keluarga aku? Nak heret perempuan lain ke jalan sesat ni? Ini bukan dosa, kami cuma. Kata-kata Laila terhenti oleh tamparan hebat dari Mustafa. Laila, saya cuba meluru ke arahnya, tetapi seseorang memulas lengan saya. Fatima, abang saya, Khalid, mukanya dingin seperti ais. Bukan macam ni. Diam,
Kau memalukan seluruh keluarga. Wanita-wanita lain ditahan oleh saudara mara mereka. Noah menangis dan menjerit nama anak-anaknya. Tolonglah, biarkan saya jumpa anak-anak saya. Saya takkan buat lagi. Tetapi abang-abangnya menjawab dengan dingin. Kau dah jadi aib keluarga. Kau dah jual jiwa kau untuk beberapa keping wang. Kemudian Aisyah menjerit. Apa salah kami? Belajar dan bekerja itu jenayah ke? Ayahnya mendekat. Wanita bersuara itu satu jenayah. Aku ajar kau macam tu ke? Ayah cuma kurung saya dalam rumah. Ayah dah hantar saya ke universiti, kenapa tak bagi saya kerja? Diam. Apabila tangannya diangkat, Samira menjerit sekuat hati. Polis. Kami dah panggil polis. Itu adalah satu pembohongan, tetapi ia berkesan. Lelaki-lelaki itu berhenti seketika, tetapi Mustafa tidak berganjak. Polis? Bagus. Bila mereka sampai, kita akan beritahu ini hal keluarga. Dia menendang meja, komputer riba dan buku-buku berterbangan. Tengok ni, tengok apa yang mereka tulis dalam bahasa Malaysia ni. Dia mengangkat buku nota Noah. Gaji bulanan, simpanan, bayaran terjemahan, menjijikkan. Dia mengoyakkan buku nota itu. Noah rebah. Itu harapan saya. Harapan? Duit itu harapan? Sindir Mustafa. Harapan seorang wanita adalah menjadi istri dan ibu yang baik. Kemudian saya bersuara, jadi bagaimana dengan anak-anaknya? Ayah mereka tiada di sini. Siapa yang akan menyara mereka? Diam. Khalid mengetatkan pegangannya. Dan jangan campur urusan orang lain. Kami cuma saling membantu. Tiba-tiba, ada bunyi tapak kaki baru di tangga. Apa yang berlaku di sini? Seorang pekerja kafe naik, diikuti oleh beberapa pelanggan. Kenapa kamu semua buat bising? Mustafa sedikit keliru. Ini hal keluarga, jangan campur. Hal keluarga sampai pukul perempuan? Seorang pelanggan mengangkat teleponnya. Saya akan panggil polis. Tunggu. Lelaki-lelaki itu mula bimbang. Di luar kafe, orang ramai mula berkumpul. Apa yang berlaku? Mereka pukul seorang perempuan. Dah panggil polis ke? Situasi sudah di luar kawalan mereka. Jom pergi, seseorang menjerit. Cepat. Sebelum pergi, Mustafa berkata kepada Laila, cerai. Esok aku hantar surat. Baik. Laila mengelap darahnya dan menjawab. Akhirnya kau bagi aku kebebasan. Muka Mustafa merah, padam, tetapi kerana orang ramai berkumpul, dia cepat-cepat pergi. Khalid memberi amaran terakhir kepada saya, balik rumah sekarang. Selepas mereka semua pergi, kami rebah. Pipi Laila bengkak. Noah tidak berhenti menangis. Samira meringkuk di satu sudut dan Aisyah menggeletar kerana marah. Sekarang apa yang kita kena buat? Semuanya gelap. Rahsia kami telah terbongkar sepenuhnya dan kami telah menaikkan kemarahan keluarga kami. Pekerja kafe membawa kotak pertolongan cemas. Puan kena pergi hospital, saya akan hantar. Terima kasih. Perkara seperti ini tak patut berlaku. Tabahlah. Apabila polis tiba, semuanya sudah berakhir. Siapa yang panggil? Saya. Salah seorang pelanggan. Saya nampak wanita-wanita ini dipukul dengan teruk. Polis merekodkan kejadian. Walaupun ini masalah keluarga, menyerang tetap satu jenayah. Puan-puan mahu buat aduan? Kami saling berpandangan. Jika membuat aduan, keadaan boleh menjadi lebih rumit. Kami akan fikirkan, malam itu saya tidak pulang ke rumah. Saya tinggal di hospital bersama Laila, Fatima. Sekarang macam mana? Tanya Laila dari katil hospital. Aku tak tahu. Tiba-tiba, telefon saya berdering. Encik Rahman bin Yusuf. Cik Fatima, Cik selamat, saya baru dengar berita. Ya, saya okey, tapi Laila. Cik di mana? Saya datang sekarang. Sejam kemudian, Encik Rahman tiba di hospital. Wajahnya penuh kerisauan. Ini pasti pengalaman yang menakutkan. Kalau Cik perlukan apa-apa, beritahu saya. Kami. Bolehkah kami teruskan? Terhadap soalan saya, Encik Rahman menjawab dengan tegas. Tentu boleh. Tidak. Sekarang kita kena lebih terbuka. Kerana kita buat secara rahsia, sebab itu perkara ini berlaku. Terbuka? Ya, esok kita akan adakan sidang akbar. Dengan kesempatan ini, kita akan dedahkan semuanya secara telus. Laila bertanya dengan terkejut. Tapi kita mungkin akan hadapi tentangan yang lebih besar. Lagi-lagi begitu, kita kena lebih bermaruah. Kerja yang kamu lakukan ini adalah sah dan membanggakan.
Malam itu panjang, tetapi fajar sedang menjelang. Cahaya matahari pertama, jahat menyinari melalui tingkap seperti seberkas harapan. Serangan itu cuba mematahkan kami, tetapi sebaliknya, ia menjadikan kami lebih kuat. Keesokan paginya, satu keajaiban berlaku. Bunga-bunga mula dihantar ke hospital. Tabahlah, kalian sangat berani. Jangan putus asa. Kami sokong Anda. Saksi-saksi kejadian di kafe telah memuat naiknya ke media sosial dan ia menjadi tular. Wanita belajar bahasa Malaysia diserang. Lindungi hak wanita untuk pendidikan, jamin kebebasan aktiviti ekonomi. Dalam sekelip mata, kami menjadi tumpuan umum dan itu adalah permulaan kepada perubahan yang lebih besar. Keesokan harinya, selepas serangan itu, saya tidak pulang ke rumah tetapi pergi ke rumah nenek saya. Nenek Jara, 80 tahun, tinggal seorang diri di pinggir jat tetapi matanya masih tajam. Fatima, kenapa dengan muka kau? Nenek, saya menceritakan semuanya. Belajar bahasa Malaysia, kerja terjemahan, dan serangan malam tadi. Nenek diam mendengar, kemudian mengeluh. Sejarah berulang? Maksud nenek? Masa nenek sebaya kau, perkara yang sama berlaku. Nenek mengeluarkan album lama. Ini nenek. Dalam gambar hitam putih tahun 1965, wanita-wanita muda memegang buku. Masa itu, Raja memulakan kempen membasmi buta huruf. Baginda bertitah wanita juga mesti belajar membaca. Betul ke? Dan masa itu pun ada tentangan hebat. Mereka kata wanita yang pandai membaca hanya akan menulis surat cinta. Nenek tersenyum sedih, dan keluarga mentua nenek juga menentang. Menantu perempuan pandai membaca tidak boleh diterima. Dan apa yang nenek buat? Nenek belajar secara curi-curi. Wanita-wanita di kampung berkumpul, sungguh menakjubkan. 60 tahun yang lalu, cerita yang sama. Satu hari muzik rahsia terbongkar. Bapa mentua nenek bakar semua buku. Ya Tuhan. Tapi nenek tak putus asa. Nenek terus belajar dan akhirnya dapat sijil tamat sekolah rendah. Nenek menunjuk dengan bangga pada sijil yang usang. Kau fikir itu perkara besar? Masa itu, ia satu revolusi. Lepas tu, selepas pandai membaca, nenek boleh bekerja. Nenek belajar menjahit dan cari duit. Mata nenek bersinar. Bila datuk kau sakit, nenek guna duit yang nenek kumpul untuk bayar bil hospital. Kau tahu apa bapa mentua nenek cakap masa tu? Apa katanya? Dia kata, ayah minta maaf. Dia menyesal larang menantunya belajar. Saya menangis. Nenek, Fatima, perubahan sentiasa sukar. Tapi kalau ia perkara yang betul, kau mesti teruskan. Nenek menggenggam tangan saya. Kerja kau lebih hebat dari nenek. Kau belajar bahasa asing untuk berhubung dengan dunia. Tentang keluarga, masa akan selesaikan semuanya. Itulah pengalaman nenek. Tiba-tiba telefon nenek berdering. Hello. Oh, Khalid. Abang saya. Nenek memandang saya dan mengenyitkan mata. Ya, Fatima ada di sini. Jangan risau. Apa? Dah masuk surat kabar? Nenek pura-pura terkejut. Baiklah, nenek akan cakap dengan dia. Nenek meletakkan telefon. Perkara semalam dah masuk surat kabar. Muka depan. Apa yang mereka tulis? Nenek tak tahu, tapi ayah kau sangat marah. Semuanya gelap. Sekarang seluruh jat tahu. Nenek, apa yang patut saya buat? Hadapinya dengan bermaruah. Melarikan diri hanya akan memburukkan keadaan. Nenek berdiri. Jom. Kemana? Balik rumah. Kau tak boleh lari. Dalam teksi pulang bersama nenek, saya melihat gerai-gerai surat khabar. Wanita jat belajar bahasa Malaysia diserang keluarga. Tajuk besar di muka depan. Sampai di rumah, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Muka ayah saya merah padam. Fatima, ayah saya melemparkan surat kabar itu. Sungguh memalukan. Seluruh kawasan dah tahu. Anak perempuan kita diserang. Kemudian nenek bersuara. Sabar, anakku. Mak, ini, dengar sini. Apa salah Fatima? Belajar dan bekerja itu salah ke? Dia buat secara rahsia. Kalau dia buat secara terbuka, kau akan benarkan? Ayah, saya terdiam. Masa muda, Mak sangat susah sebab tak pandai membaca. Kau tahu tak? Mak ditipu di pasar dan tak boleh buat apa-apa. Suara nenek berat. Sekarang zaman dah berubah, wanita pun kena tingkatkan kemahiran mereka. Tapi Mak, kau lupa betapa banyak Fatima dah bantu keluarga ni?
Bil hospital kau, Fatima pun ada sumbang. Itu benar. Sebahagian kos rawatan jantung ayah saya dibayar oleh saya. Ayah saya menunduk. Abang saya, Khalid, tidak dapat berkata apa-apa. Tiba-tiba Nura mengumpul keberanian. Saya pun sokong kakak. Kakak kebanggaan keluarga kita. Kawan-kawan saya cemburu ada kakak yang bekerja dengan syarikat Malaysia. Suasana mula reda. Nenek saya membuat keputusan. Esok, dalam sidang akbar tu, seluruh keluarga kita akan pergi. Kita kena tunjukkan pada semua orang yang keluarga menyokongnya. Dengan itu, kabar angin akan berhenti. Malam itu, mesyuarat keluarga berlanjutan hingga lewat malam. Akhirnya, ayah saya bersetuju dengan berat hati. Baiklah. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa, ayah? Mulai sekarang, tiada rahsia. Dan separuh duit yang kau dapat akan dimasukkan ke dalam akaun keluarga. Ya, saya akan buat. Kami mencapai kompromi. Sebelum tidur, nenek masuk ke bilik saya. Fatima, nenek bangga dengan kau. Nenek, impian yang nenek tak dapat capai, saya sedang lakukannya untuk nenek. Nenek mengusap kepala saya. Esok akan lebih sukar, tapi kau boleh lakukannya. Di luar tingkap, bintang-bintang berkelipan. Sejarah mungkin berulang, tetapi kali ini akan berbeza. Kerana kami mempunyai jalan yang telah dibuka oleh generasi nenek saya, pagi hari sidang akbar, seluruh jat gempar. Kesan artikel semalam sangat besar. Pandangan yang bercanggah hangat diperdebatkan dalam talian. Dewan Pusat Kebudayaan Malaysia penuh sesak dengan wartawan. Fatima, kau dah sedia? Tanya Encik Rahman dengan cemas. Ya, saya okey. Sebenarnya saya gementar, tetapi saya cuba tidak menunjukkannya. Laila juga sudah tiba. Lebam di mukanya ditutup dengan solekan, tetapi masih kelihatan. Kita pergi bersama-sama, Fatima. Jom. Laila, Nua, Samira, Aisyah, semuanya ada di sana. Walaupun dengan luka semalam, mereka semua kelihatan tabah. Kalau kita lari, maknanya mereka menang. Kata-kata Aisyah membuatkan semua orang mengangguk setuju. Yang menghairankan, keluarga saya juga datang. Ayah saya kelihatan tidak selesa, tetapi dia menepati janjinya. Sidang akhbar bermula. Encik Rahman bersuara dahulu. Hari ini kami ingin bercakap tentang insiden yang dikesali semalam. Lampu kamera berkelip tanpa henti. Pusat Kebudayaan Malaysia menyokong sepenuhnya hak wanita Arab Saus untuk pendidikan dan aktiviti ekonomi. Ini bukan sekadar mengajar bahasa, ini adalah aktiviti bermakna yang menyumbang kepada kebebasan wanita dan ekonomi keluarga. Kemudian tiba giliran saya. Mikrofon, puluhan lensa kamera dihalakan kepada saya. Selamat sejahtera semua, saya Fatima Anjamin. Saya menarik nafas dalam-dalam supaya suara saya tidak bergetar. Saya seorang wanita Arab Saus biasa. Saya bekerja di perpustakaan dan menjalani kehidupan yang tenang. Tetapi secara kebetulan, saya mengenali bahasa Malaysia dan menemui peluang baru. Para wartawan mendengar dengan teliti. Dalam setahun lepas, saya telah mendapat 150,000 dinar dari terjemahan bahasa Malaysia. Kedengaran bisikan. 150,000 dinar adalah gaji seorang kerani biasa selama hampir 2 tahun. Dengan wang ini, saya bayar bil hospital ayah saya, yuran sekolah adik saya, dan menyumbang kepada perbelanjaan rumah. Apa yang salahnya? Seorang wartawan mengangkat tangan. Tetapi bukankah itu bercanggah dengan nilai-nilai tradisi? Saya masih seorang muslimah yang taat. Saya masih solat, berpuasa, dan menghormati ibu bapa saya. Hanya satu perkara yang berubah. Sekarang saya boleh menggunakan kemahiran saya untuk membantu keluarga. Satu lagi soalan diajukan. Apa pandangan Anda tentang keganasan baru-baru ini? Saya teragak-agak seketika, tetapi menjawab dengan jujur. Saya sangat takut, tetapi ketakutan terbesar saya adalah kembali ke kegelapan. Kami disalahfaham kerana belajar secara rahsia. Mulai sekarang, kami akan melakukannya dengan cara yang bermaruah. Laila mengambil mikrofon. Saya Laila Faris. Saya ada sebuah kafe. Orang yang memukul saya semalam adalah suami saya. Tidak, sekarang bekas suami. Para wartawan berkerumun. Dia menganggap saya mencari duit sebagai satu kehinaan. Tetapi apabila dia menganggur, sayalah yang menanggung keluarga. Terima kasih kepada bahasa Malaysia. Sekarang saya bebas.
Saya boleh besarkan kafe saya dan menggaji wanita lain. Nua juga mengumpul keberanian. Saya ibu kepada 3 orang anak. Selepas suami saya tinggalkan kami, saya tinggal di rumah ibu saya. Suaranya bergetar, tetapi tetap. Apabila saya dapat duit pertama dari terjemahan bahasa Malaysia, saya belikan anak-anak saya kasut baru. Apabila anak-anak saya kata, "Ibu adalah yang terbaik," itulah kali pertama saya rasa benar-benar hidup. Tiba-tiba, seorang lelaki menjerit. Bohong. Perempuan-perempuan ni dah dibutakan oleh Wang. Pihak keselamatan campur tangan tetapi kekecohan berterusan. Tiba-tiba, seseorang yang tidak dijangka bersuara. Saya ayah dia. Saya ayah Fatima. Tangannya yang memegang mikrofon bergetar. Pada mulanya, saya juga menentang. Saya terkejut apabila tahu anak perempuan saya bekerja secara rahsia. Tetapi apabila saya sakit jantung dan rebah, wang yang Fatima dapat banyak membantu. Mata ayah saya berkaca. Anak perempuan saya tidak tinggalkan keluarga. Dia melindungi keluarga. Sekarang saya faham. Seluruh dewan senyap. Abang saya, Khalid, berkata dengan teragak-agak, "Saya juga salah faham dengan adik saya. Fatima adalah kebanggaan keluarga kami." Tiba-tiba, satu lagi suara kedengaran. Saya juga mahu berkata sesuatu. Imam Karim, sebagai seorang agamawan, saya ingin menegaskan bahawa menuntut ilmu adalah kewajipan setiap Muslim. Wanita-wanita ini bekerja secara halal dan sah. Bagaimana itu boleh menjadi satu dosa? Sidang akhbar itu berlanjutan lebih lama dari yang dijangka. Akhirnya, Encik Rahman membuat pengumuman penting. Kerajaan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Arab Saudi telah bekerjasama untuk membuka 3 lagi pusat pengajaran bahasa Malaysia rasmi. Selain itu, pelatih cemerlang akan berpeluang bekerja di syarikat-syarikat Malaysia. Tepukan gemuruh kedengaran. Kami juga akan menyediakan bantuan guaman kepada wanita-wanita yang terjejas. Selepas sidang akhbar selesai, kami berpelukan. Kita berjaya, Fatima, kita berjaya. Di luar, kami berhadapan dengan pemandangan yang menakjubkan. Beratus-ratus wanita telah berkumpul. Kami pun nak belajar. Tabahlah, kami sokong anda. Pada spanduk yang mereka pegang tertulis, ilmu adalah kuasa, aktiviti ekonomi wanita adalah untuk keluarga. Malam itu, berita penuh dengan cerita kami. Kontroversi masih berterusan, tetapi satu perkara pasti, perubahan telah bermula. Berbaring di atas katil, saya memandang siling. Kata-kata nenek benar. Apabila anda menghadapi segalanya dengan bermaruah, jalan akan terbuka. Telefon saya berdering dengan puluhan panggilan terlepas dari nombor yang tidak dikenali. Saya nak belajar, boleh saya daftar? Terima kasih kerana memberi kami harapan. Saya menangis. Saya tidak sangka keberanian kecil, kami boleh memberi harapan kepada begitu ramai orang. Sebulan selepas sidang akhbar, JAT sedang mengalami revolusi senyap. Gelombang belajar bahasa Malaysia meletus. Kumpulan-kumpulan belajar muncul di mana-mana. Dan akhirnya, satu berita besar tiba. Cik Fatima, anda ada jemputan dari Malaysia. Encik Rahman mengumumkan dengan teruja. Syarikat-syarikat IT Malaysia sedang mempertimbangkan untuk memasuki pasaran Arab Saudi dan mereka mahu mencari rakan kongsi tempatan. Betul ke? Syarikat-syarikat besar Malaysia sangat berminat, terutamanya untuk mengembangkan perkhidmatan mereka ke dalam bahasa Arab. Jantung saya berdegup kencang. Mereka mahu bertemu dengan penterjemah wanita dari JAT. Mereka mahu menjemput delegasi 5 orang. Kami? Ya. Anda, Cik Laila, dan 3 pelatih cemerlang lain, bagai mimpi. Pergi ke Malaysia. Tetapi mendapat kebenaran keluarga adalah satu masalah. Ayah, saya dapat jemputan dari Malaysia. Saya berkata dengan berhati-hati semasa makan malam. Malaysia? Berapa lama? Seminggu. Ini lawatan kerja. Ayah saya mengerutkan dahi. Anak dara pergi ke luar negara seorang diri. Saya tak pergi seorang. Kami akan pergi berlima dan ada kaki tangan pusat kebudayaan Malaysia yang akan menemani. Ibu saya menambah, ini peluang yang baik. Syarikat-syarikat besar yang jemput. Ya, kami akan pergi dengan visa kerja rasmi. Selepas berhari-hari memujuk, akhirnya saya diberi kebenaran. Tetapi dengan syarat, hubungi setiap hari dan jangan tanggalkan hijab. Tentu, ayah. Akhirnya hari perlepasan tiba.
Lapangan terbang jet penuh dengan saudara mara dan rakan-rakan yang datang menghantar. "Kak, jangan lupa beli hadiah untuk saya." Nura memeluk saya. "Hati-hati." Abang saya memberi salam dengan kekok. Nenek saya menyelipkan sekeping kertas kecil ke tangan saya. "Bila dah dalam kapal terbang, baca." Tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Clear, kami terpegun. Wow, besarnya. Dan bersih. Nua dan Laila bersuara. Di seluruh lapangan terbang ada papan tanda dalam bahasa Malaysia. Sungguh ajaib, huruf-huruf yang kami pelajari menari di depan mata kami. Orang yang menyambut kami sangat mesra. "Selamat datang ke Malaysia." Hari pertama kami melawat Kuala Lumpur. Di hadapan menara berkembar Petronas, kami sangat terharu. Inilah jantung ibu kota, simbol sejarah dan kemajuan. Mendengar pemandu pelancong bercakap, kami berasa kagum. "Bangsa yang begitu menghargai ilmu, sungguh mengagumkan," kata Nua. "Alangkah baiknya jika negara kita juga mempunyai pemimpin seperti ini." Di hadapan menara itu, kami mengambil gambar. Pada saat itu, keputusan kami untuk belajar bahasa Malaysia terasa seperti takdir. Hari kedua, mesyuarat perniagaan rasmi bermula. Melangkah masuk ke bangunan gergasi sebuah syarikat teknologi terkemuka Malaysia, kami berasa gemetar. "Selamat datang, saya Jamil bin Ahmad, pengarah jualan global." Seorang pengarah muda menyambut kami. "Kami sedang bersedia untuk memasuki pasaran Arab Saudi, dan penyetempatan adalah yang paling penting." Di bilik mesyuarat, pembentangan bermula. Syarikat kami merancang untuk mengembangkan perkhidmatan carian dalam bahasa Arab di pasaran Timur Tengah. Tetapi kami perlukan penyetempatan yang memahami konteks budaya, bukan sekadar terjemahan. Saya mengangkat tangan. "Kami boleh bantu." Wanita Arab Saudi sangat dahagakan maklumat tentang beli belah dalam talian dan carian produk. "Oh, boleh anda jelaskan lebih lanjut?" Contohnya, apabila mereka mencari kosmetik Malaysia, maklumat tentang sijil halal adalah yang paling penting. Para pengarah mengangguk setuju. Selain itu, semasa bulan Ramadan, kempen pemasaran khas diperlukan. Laila menambah, wanita Arab mempunyai kuasa beli. Cuma selama ini mereka tidak diberi peluang. Tengah hari kami makan bersama kaki tangan syarikat. "Wow, bahasa Malaysia anda semua bagus. Dalam setahun boleh capai tahap ini, sungguh mengagumkan." Kami berasa sangat bangga dengan pujian itu. Petangnya, kami melawat sebuah lagi syarikat IT besar. "Kami mahu cipta versi bahasa Arab untuk aplikasi ini." Orang yang bertanggung jawab menjelaskan, "Kami juga merancang untuk mencipta set pelekat berdasarkan budaya tempatan." Aisyah mencadangkan satu idea. "Apa pendapat tuan tentang set pelekat dengan watak memakai hijab? Wanita Arab pasti akan suka." "Ah, idea yang bagus." Mereka segera memanggil seorang pereka dan mula melakar. Hari ketiga, kami bekerja dengan sebuah syarikat e-dagang. Kami merancang untuk memasuki pasaran e-dagang Arab Saudi, tetapi sistem pembayaran dan isu penghantaran agak rumit. Samira mengumpul keberanian dan berkata, "Ramai wanita Arab tidak mempunyai kad kredit, tetapi pembayaran melalui telefon bimbit sangat popular." "Oh, begitu?" "Ya. Dan ada kes mereka membeli belah secara rahsia dari suami, jadi pembungkusan yang tidak menonjol adalah perlu." Semua orang ketawa, tetapi itu adalah nasihat yang jujur. Malamnya, kami mempunyai pertemuan istimewa, pertemuan dengan wanita-wanita Arab yang bekerja di Malaysia. Saya sudah bekerja di Petronas selama 5 tahun, kongsi seorang wanita bernama Mariam. Pada mulanya sangat sukar, tetapi sekarang saya sangat gembira. Kebolehan saya diiktiraf. Kisahnya sangat memberi inspirasi kepada kami. Hari keempat, kami menerima tawaran yang menakjubkan. "Apa pendapat anda tentang menubuhkan sebuah pusat IT wanita Malaysia Arab di JAT?" Itu adalah cadangan bersama dari syarikat-syarikat besar Malaysia. Bekerja dari jauh untuk melaksanakan projek-projek syarikat Malaysia. Kami akan sediakan pelaburan awal. Operasi akan diuruskan oleh pihak tempatan. Fikiran saya kosong. Adakah ini benar-benar boleh berlaku? Tentu. Model ini telah berjaya di India dan Filipina. Laila bertanya, "Berapa ramai orang yang boleh kami ambil?" "Kita akan mula dengan 50 orang dan dalam 6 bulan akan dikembangkan kepada 100 orang."
Kami saling berpandangan. Impian menjadi kenyataan. Hari terakhir, kami menandatangani Memorandum Persefahaman MOU, penubuhan Pusat IT Wanita di JAT. Dalam masa 3 bulan, pusat akan dibuka dan sasaran untuk mencapai titik pulang modal dalam masa 6 bulan. Kita boleh lakukannya. Dalam penerbangan pulang, saya membuka nota yang nenek berikan. Fatima, jalan yang kau lalui akan menjadi jalan raya. Beranilah, saya menangis. Laila menggenggam tangan saya. Fatima, kita betul-betul berjaya kan? Ini baru permulaan. Di luar tingkap pesawat, awan berlalu. Matahari terbit seolah-olah memberkati satu permulaan yang baru. Apabila kami kembali ke JAT, kami akan sangat sibuk. Tetapi kami tidak takut. Kerana kami mempunyai rakan seperjuangan dan yang paling penting, ramai wanita yang menantikan usaha kami. Seminggu selepas kembali dari Malaysia, suasana di rumah berubah sama sekali. Bermula dari lapangan terbang. Fatima, di sini, Nura melambai dengan teruja. Dan yang menghairankan, abang saya, Khalid, juga datang menjemput. Oh, abang pun datang? Nenek suruh. Khalid mengangkat beg saya dengan kekok. Dalam kereta pulang, Nura bertanya tanpa henti. Malaysia macam mana? Cantik macam dalam filem tak? Ia negara yang sangat bersih dan maju. Kakak betul-betul tanda tangan kontrak? Tanya Khalid dengan berhati-hati. Ya. Dalam 3 bulan pusat akan dibuka. Bagus, suara abang saya kedengaran ikhlas. Sampai di rumah, ibu saya telah menyediakan hidangan istimewa. Anakku, kau penat. Mak dah masak kabsah, makanan kegemaran kau, Mak. Semasa makan malam, ayah saya bersuara dahulu. Apa yang syarikat-syarikat Malaysia cakap? Apabila saya menjelaskan kandungan mesyuarat, seluruh keluarga tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut mereka. Gaji permulaan 255 dinar dan bekerja dari rumah? Ya, jika kemahiran meningkat, gaji boleh naik lagi. Khalid mengambil kalkulator dan mula mengira 100 orang. Bermakna 250,000 dinar sebulan masuk ke JAT. Maksudnya akan ada 100 keluarga seperti kita. Tiba-tiba, ayah saya membuat pengakuan yang mengejutkan. Sebenarnya, ayah akan berhenti kerja. Apa? Syarikat sedang menstruktur semula. Mereka yang berumur atas 50 tahun semua diberhentikan. Seluruh keluarga terdiam. Di Arab Saudi, seseorang yang berumur 50 tahun hampir mustahil untuk mencari kerja. Nasib baik kita ada anak perempuan yang berbakat macam ni. Mata ayah saya berkaca. Khalid tiba-tiba berdiri. Fatima, ikut abang sekejap. Saya mengikutnya ke balkoni. Dia memberikan saya sampul surat. Apa ni? Abang kumpul masa kau tak ada. Sedulimanan dinar. Untuk apa? Khalid menggaru kepala. Abang pun nak belajar bahasa Malaysia. Betul ke? Kerja akuntan tak stabil. Abang fikir abang pun kena cari peluang baru. Sungguh menakjubkan. Abang yang dahulunya menentang keras. Maafkan abang, Fatima. Kau betul. Zaman dah berubah, cuma abang yang degil. Permintaan maafnya yang ikhlas membuatkan saya menitiskan air mata. Kita akan belajar bersama. Saya akan ajar abang. Sejak malam itu, rumah saya menjadi kelas bahasa Malaysia kecil. Seluruh keluarga berlatih. Tambah satu tanda vokal, jadi A. Oh, hebatnya. Dan ayah saya juga belajar dengan tekun. Seminggu kemudian, Khalid membawa berita baik. Fatima, abang dapat terjemahan pertama. Betul ke? Apa dia? Satu katalog alat ganti kereta dari sebuah syarikat Malaysia. Mereka pilih abang sebab abang akuntan, pandai dengan nombor. Tahniah, seluruh keluarga mengucapkan tahniah kepadanya. Tetapi sesuatu yang lebih menakjubkan berlaku. Suatu petang, Khalid membawa kawan-kawannya pulang. Fatima, kawan-kawan abang pun nak belajar. 5 orang pemuda memberi salam dengan kekok. Kami pun nak kerja untuk syarikat Malaysia tu, kata salah seorang daripada mereka. Pada mulanya kami pandang rendah. Ingat itu kerja perempuan. Tapi lepas nampak duit yang Khalid dapat, kami ubah fikiran. Ruang tamu rumah saya menjadi kelas bahasa Malaysia sementara. Abjad ada 26 huruf. Saya menjelaskan sambil mereka mencatat dengan serius.
Sebulan kemudian, ayah saya tiba-tiba mengumumkan, ayah pun dah dapat kerja. Betul ke? Di mana, ayah? Pengawal keselamatan di Pusat Kebudayaan Malaysia. Encik Rahman yang tawarkan, katanya perlukan orang yang berpengalaman. Seluruh keluarga gembira, gaji tak tinggi, tapi menjaga tempat anak-anak sendiri belajar membuat ayah bangga. Malam itu, kami makan kek dan meraihkannya bersama. Setengah tahun yang lalu, ini tidak dapat dibayangkan, kata ibu saya dengan terharu. Seluruh keluarga kita ada jodoh dengan Malaysia sebab Fatimah. Tidak, sebab kita semua. Nura mengangkat telefonnya. Jom ambil gambar keluarga. Pegang buku nota bahasa Malaysia sekali. Kami masing-masing memegang buku nota bahasa Malaysia dan mengambil gambar. Dalam gambar itu, semua orang tersenyum. Beberapa hari kemudian, seorang saudara tua datang ke rumah. Khalid, dengar kata kau belajar bahasa Malaysia. Lelaki belajar benda tu buat apa? Dulu Khalid akan keliru. Tetapi sekarang dia menjawab dengan yakin. Zaman dah berubah, Pak Cik. Sekarang kebolehan yang penting. Lagipun, saya boleh dapat lebih 5,000 sebulan. Muzik, saudara itu terkejut. 5,000? Ya, dan Fatimah dapat 6,000. Sejak hari itu, saudara Marlain juga mula bertanya tentang belajar bahasa Malaysia. Rumah saya kini menjadi pusat promosi bahasa Malaysia kecil. Setiap hari Sabtu, jiran-jiran berkumpul untuk belajar bersama. Inilah permulaan perubahan, kata ayah saya dengan bangga. Di luar tingkap adalah senja dijat. Di suatu tempat, saya seperti mendengar orang berlatih bahasa Malaysia. Perubahan, ia bermula dari sebuah keluarga seperti ini, dan sedang merebak ke seluruh bandar. 2 bulan selepas kembali dari Malaysia, Jat telah berubah dengan ketara. Pertama, Universiti Islam Madinah menghubungi saya. Cik Fatimah, universiti kami telah memutuskan untuk menubuhkan Jabatan Pengajian Malaysia. Saya terdiam. Universiti Islam Madinah adalah universiti bersejarah dan institusi akademik Islam terkemuka. Betul ke? Ya, semester pertama akan mengambil 50 pelajar. Bolehkah Cik datang sebagai pensyarah? Bagai mimpi. Pada hari pengumuman penubuhan jabatan, Dewan Universiti penuh dengan wartawan. Universiti Islam Madinah seiring dengan perubahan zaman, secara rasmi menubuhkan Jabatan Pengajian Malaysia. Tepukan gemuruh kedengaran selepas ucapan rektor. Kami mengalu-alukan, terutamanya pelajar wanita untuk mendaftar. Ini adalah satu peristiwa revolusioner. Dalam masa seminggu, jumlah pendaftaran melebihi 200 orang. Sementara muzik itu, pusat-pusat bahasa Malaysia tumbuh seperti cendawan di seluruh Jat. Cik Fatimah, kami jemput Cik ke majlis perasmian pusat kami. Setiap hari saya menerima beberapa jemputan seperti itu. Terutamanya pusat-pusat khas untuk wanita sangat popular. Di sini kami boleh belajar dengan selesa tanpa diganggu oleh suami atau ayah, kata seorang pengarah wanita dengan bangga. Perubahan yang paling menakjubkan berlaku di Kafe Laila. Kafe Malaysia, nama baru kafe itu, telah menjadi tempat popular di Jat. Selamat pagi. Sila masuk. Para pekerja menyambut tetamu dalam bahasa Malaysia. Menu ditulis dalam kedua-dua bahasa Arab dan bahasa Malaysia. Di bawah perkataan kahwa, kopi dalam bahasa Arab, ada perkataan kopi. Fatimah, jualan dah meningkat 2 kali ganda, Laila memberitahu saya dengan gembira. Pelanggan yang berminat dengan budaya Malaysia datang berpusu-pusu. Laila juga menyediakan satu sudut di kafenya untuk mengajar bahasa Malaysia. Kelas asas bahasa Malaysia percuma. Hanya perlu pesan satu minuman untuk sertai. Satu ide yang sangat kreatif. Suatu hari, stesen televisyen nasional Arab Saus datang membuat penggambaran. Pusat Demam Bahasa Malaysia. Kafe Malaysia. Wartawan berdiri di hadapan kamera. Di sini, dengan secawan kopi, Anda juga boleh belajar bahasa Malaysia. Saya dijemput untuk temu bual. Cik Fatimah, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ini bukan sekadar tren. Ini adalah keazaman wanita Arab Saus untuk berdikari. Boleh Anda jelaskan lebih lanjut? Kebanyakan wanita yang belajar bahasa Malaysia telah mula terlibat dalam aktiviti ekonomi. Mereka menyumbang kepada ekonomi keluarga. Selepas program itu disiarkan, sambutannya meletup. Keesokan harinya, Kementerian Pendidikan menghubungi saya. Cik Fatimah, Puan Menteri mahu berjumpa dengan Cik.
pejabat Puan Menteri. Saya masuk dengan hati yang berdebar. Selamat datang, Cik Fatimah. Gembira dapat berjumpa. Saya dah banyak dengar tentang Cik. Puan Menteri yang berusia sekitar 50 tahun menyambut saya dengan mesra. Projek yang Cik mulakan ini sedang mencipta perubahan yang besar. Puan terlalu memuji. Tidak sama sekali. Kerajaan mahu menyokong Cik. Puan Menteri menunjukkan saya satu fail. Kami merancang untuk menubuhkan 20 pusat pengajaran bahasa Malaysia di seluruh negara. Ini sebahagian daripada program penciptaan pekerjaan untuk wanita, bajet telah diluluskan. Satu berita yang sukar dipercayai, seminggu kemudian, sesuatu yang lebih menakjubkan berlaku. Tengok ni, Nura berlari masuk dengan surat khabar. Forum Ekonomi Wanita Malaysia Arab Saus akan diadakan. Seorang ahli kerabat diraja akan hadir. Artikel itu menyatakan ia adalah acara berskala besar. Pertemuan syarikat-syarikat besar Malaysia dan usahawan wanita Arab Saus. Cik Fatimah dijemput sebagai penceramah utama. Penganjur telah menghubungi saya. Pada hari forum, pusat konvensyen antarabangsa, jad penuh dengan ribuan wanita. Acara hari ini adalah satu detik bersejarah. Ahli kerabat diraja memulakan ucapannya. Wanita Arab Saus sedang berhubung dengan dunia melalui bahasa Malaysia. Tiba giliran saya berucap. Di hadapan ribuan orang, kaki saya menggeletar. 2 tahun yang lalu, saya seorang pustakawan biasa. Seluruh dewan senyap. Secara kebetulan, saya bertemu dengan bahasa Malaysia dan hidup saya berubah. Saya menayangkan buku nota bahasa Malaysia pertama saya di skrin. Tulisan cakar ayam ini adalah permulaannya. Dan saya menunjukkan kepada mereka keadaan semasa. Sekarang, di JAT sahaja ada 3,000 wanita belajar bahasa Malaysia, 500 orang bekerja dengan syarikat-syarikat Malaysia. Pendapatan purata telah meningkat lebih 2 kali ganda. Tepukan gemuruh kedengaran. Ucapan dari CEO Malaysia juga mengagumkan. Kemahiran bahasa dan pemahaman budaya wanita Arab Saus sangat cemerlang. Kami merancang untuk mengambil 1,000 orang lagi pada masa akan datang. Selepas forum, ada jamuan. Ramai wanita mendekati saya. Terima kasih kepada Puan, hidup saya berubah. Saya dah boleh hantar anak ke sekolah swasta. Suami saya sekarang bangga dengan kerja saya. Masing-masing dengan kisah yang menyentuh hati. Malam itu, satu pengumuman khas dibuat. JAT akan menjadi hub pembelajaran bahasa Malaysia untuk rantau Timur Tengah. Itu adalah pengisytiharan rasmi kerajaan. Kami akan menyokong wanita dari negara jiran untuk datang belajar. Mereka berkata telah menerima permintaan dari Jordan, Maghribi, Tunisia. Dalam perjalanan pulang, pemandangan JAT kelihatan baru. Papan iklan di perhentian bas adalah iklan Pusat Bahasa Malaysia. Tingkap kedai buku mempamerkan buku teks bahasa Malaysia. Ibu, saya pun nak belajar bahasa Malaysia. Saya terdengar seorang kanak-kanak perempuan berkata kepada ibunya. Baiklah, anak ibu juga akan jadi seperti Cik Fatimah. Hati saya menjadi hangat. Malam itu, Laila menelefon. Fatimah, aku ada berita gempar. Apa dia? Satu rangkaian kafe Fransais dari Malaysia dah tawarkan kerjasama dengan aku. Mereka nak buka cawangan di JAT dan mahu aku jadi rakan kongsi. Betul ke? Tahniah. Semuanya sebab kau. Sebab aku belajar bahasa Malaysia, aku dapat peluang ni. Laila teresak-esak. Muzik, seminggu kemudian, satu lagi berita yang menakjubkan. Encik Rahman menelefon dengan teruja. Cik Fatimah, Kerajaan Malaysia telah mewujudkan satu program khas. Program apa? Menjemput 100 wanita Arab Saus ke Malaysia untuk latihan intensif. 100 orang? Ya, kursus 3 bulan. Selepas tamat, akan ada padanan pekerjaan di syarikat-syarikat Malaysia. Ini benar-benar satu titik perubahan. Apabila diumumkan, jumlah pendaftaran melonjak. Nisbahnya 10 lawan 1. Saya mesti terpilih. Ini peluang seumur hidup. Semangat wanita-wanita itu sungguh luar biasa. Saya menyertai panel pemilihan dan ia adalah tugas yang sangat sukar. Semuanya sangat bersemangat. Saya ibu kepada 5 orang anak. Saya mahu gunakan peluang ini untuk mengubah masa depan mereka. Saya mahu lari dari suami yang kaki pukul. Saya perlukan kebebasan kewangan. Saya sudah 10 tahun graduan dan masih menganggur.
Sekarang saya mahu bekerja. Masing-masing dengan latar belakang yang sukar. Akhirnya 100 orang terpilih dan satu majelis perpisahan diadakan. Lapangan terbang. Jet penuh dengan saudara mara. Hati-hati, anakku. Anak kebanggaan ayah. Ibu adalah yang terbaik. Sayang ibu. Air mata dan harapan bercampur. Di antara mereka adalah Noah. Anak-anak saya ada nenek jaga. Saya tak boleh lepaskan peluang ini. Hati-hati. Kau pasti boleh. Melihat pesawat berlepas, saya berasa sebak. 100 orang wanita telah terbang. Apabila mereka kembali, bagaimana lagi JAT akan berubah? Sebulan kemudian, Pusat IT Wanita JAT akhirnya dirasmikan. Pegawai tinggi kerajaan dan CEO-CEO syarikat Malaysia hadir ke majlis perasmian. Tempat ini bukan sekadar tempat kerja, saya berkata dalam ucapan perasmian. Ini adalah tempat di mana impian wanita menjadi kenyataan. Pusat itu dilengkapi dengan kemudahan moden. 100 komputer, bilik darjah, ruang rehat, malah taman permainan kanak-kanak supaya ibu-ibu boleh bekerja dengan tenang. Hari pertama bekerja, 50 orang wanita berkumpul. Selamat pagi. Gembira dapat bekerja bersama anda semua. Mereka semua memberi salam dalam bahasa Malaysia. Projek pertama adalah menterjemah laman web Beli Belah ke dalam bahasa Arab. Kerja kita akan membantu berjuta-juta wanita Arab. Semua orang bekerja dengan rasa bangga. Sebulan kemudian, hasilnya sungguh menakjubkan. Kualiti terjemahan jauh lebih baik dari yang dijangka. Ibu pejabat di Malaysia menghantar pujian. Terima kasih kepada pasukan di Arab Saus. Penembusan pasaran Arab berjalan lancar. Hari gaji pertama, 25 dinar dikreditkan ke akaun masing-masing. Sorakan wanita-wanita itu bergema. Gaji purata 2,5 dinar, yang tertinggi 3,5 randi. Gaji kelas pertengahan di Arab Saus. Malam ni saya belanja, tidak, kita kongsi. Semua orang gembira. Papan kenyataan pusat penuh dengan surat terima kasih. Terima kasih kepada pusat, saya dah bayar semua hutang. Saya dah boleh hantar anak ke sekolah swasta. Akhirnya saya ada cukup wang untuk hidup sendiri. Kisah-kisah kejayaan tersebar, jumlah pendaftaran meningkat lagi. Kami sedang bersedia untuk pusat kedua, Encik Rahman membawa berita baik. Kami merancang untuk membukanya di Jeddah. Model ini sedang merebak dari JAT ke seluruh Arab Saus. Suatu hari, Khalid berkata dengan bangga, Fatima, abang pun dah dapat kerja di pusat IT. Betul ke? Tahniah. Sebagai akuntan. Dan tahap bahasa Malaysia abang diiktiraf. Seluruh keluarga mengucapkan tahniah kepadanya. Sekarang di rumah saya, 3 orang bekerja dan mencari duit. Saya, Khalid dan ayah. Ini kali pertama keluarga kita senang macam ni, kata ibu saya dengan gembira. Malam itu kami berjalan-jalan sekeluarga di tepi padang pasir di bawah cahaya bulan. Setahun yang lalu, ini tidak dapat dibayangkan, kata ayah saya dengan terharu. Hanya satu bahasa, bahasa Malaysia, telah mengubah keluarga kita. Lampu-lampu JAT berkilauan di atas pasir. Setiap cahaya seperti seberkas harapan. Dan cahaya itu semakin terang. Setahun selepas perasmian Pusat IT Wanita JAT, perubahan yang luar biasa telah berlaku. Tahniah, pengarah Fatima, para kaki tangan membawa kek. Ya, sekarang saya adalah pengarah pusat ini. Saya tidak dapat bayangkan dalam setahun kami boleh mencapai hasil sebegini. Melihat papan ringkasan di dinding, saya sangat terharu. Anda lihat kisah ajaib Fatima. Seorang wanita Arab Saus dari seorang pustakawan yang sederhana. Hidupnya berubah apabila bertemu dengan bahasa Malaysia. Dan perubahan itu telah mengubah kehidupan ribuan orang lain. Satu keajaiban yang mencipta sebuah oasis harapan di tengah-tengah gurun keputusasaan. Ini bukan sekadar cerita tentang belajar bahasa. Ini adalah cerita tentang kemungkinan tanpa had manusia. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah pintu ke dunia baru. Ia adalah sayap untuk terbang menuju kebebasan. Hari ini, di suatu tempat di JAT, masih ada wanita yang belajar bahasa Malaysia. Di mata mereka ada harapan, dan di tangan mereka adalah masa depan. Jika anda juga mempunyai orang di sekeliling yang mengimpikan cabaran baru, kongsikan cerita ini. Sebarkan kemungkinan perubahan besar yang dicipta dari satu keberanian kecil.
Langganan dan like anda akan menjadi pendorong untuk kami membawakan lebih banyak kisah harapan. Mari kita tunggu dan lihat apa kisah ajaib seterusnya. Selamat tinggal dan terima kasih. Ya.